Untuk Zafran, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Berkenaan dengan infak ni terlihat banyak terlalu banyak ayat Al-Quran yang disebutkan berkenaan dengan infak, sedekah dan sebagainya. Saya ambil satu daripada surah Al-Baqarah ayat 219. Silap, 215. Surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maksudnya mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa sahaja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan apa sahaja kebaikan yang kamu buat sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ringkas berkenaan dengan soalan tadi, iaitu infak di masjid, kemudian ada juga golongan yang miskin ataupun yang tak mampu beli makan dan sebagainya. Jadi kalau dilihat rankingnya, keutamaan infak ini sebenarnya bukanlah kepada institusi, tapi nombor satu nak bagi sedekah, nak bagi sumbangan ialah kepada kedua orang tua kita. Itu antara perkara yang kadang-kadang terlepas pandang. Kedua ibu bapa kita dulu perlu diberi penekanan, adakah mereka ni termasuklah golongan susah ataupun orang-orang yang memerlukan. Jadi keperluan mereka haruslah diutamakan. Jadi kalau dilihat pada orang tua kita mungkin dah okey, tak ada masalah kewangan dan sebagainya, lihat pula kaum kerabat. Jadi dalam ayat ini, ayat 215 surah Al-Baqarah, jelas Allah sebut tentang tingkatan ataupun level. Nak infak, nombor satu kepada keluarga dulu, ataupun kedua ibu bapa, kemudian kaum kerabat, adik-beradik, kemudian kaum kerabat juga dalam tafsir disebut orang-orang yang dekat ataupun jiran. Jadi nak infak, carilah orang yang terdekat dahulu, jangan cari orang jauh dulu. Kadang-kadang orang ni dia nak buat amal kebajikan tapi dia konsep ataupun dia tak faham konsep sedekah yang betul. Jadi cari orang yang dekat dulu, terutamanya adik-beradik, ataupun yang keduanya jiran. Yang tiga, orang anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi ringkasnya, inilah level yang ada pada kita nak sasarkan dalam kita nak memberi sumbangan. Adapun kita dalam soalan ini, selalu orang derma masjid bagi tabung, khususnya tabung Jumaat lah. Kemudian ada di kalangan orang miskin yang masih lagi tak cukup makanan. Ini adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh pengurusan masjid, pengurusan surau, ataupun institusi yang mana mereka ni tahu ataupun mereka ada info berkaitan dengan orang yang memerlukan. Mereka sepatutnya guna dana masjid ataupun dana surau untuk bagi ataupun mereka cari ruang. Mereka yang cari orang susah dan cari mana-mana dana yang ada untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi sebenarnya tak ada isu nak infak kepada masjid pun. Cuma AJK ataupun jawatan kuasa pengurusan masjid, surau perlulah ambil inisiatif, tidak membekukan, istilahnya tidak membekukan ataupun tidak membiarkan duit tu seakan-akan nak membiar ataupun nak dapat pulangan yang baik, dividen daripada bank dan sebagainya, kerana itu bukanlah tujuan orang infak. Kalau tujuan orang infak untuk bagi dividen daripada bank, itu orang akan buat personal secara peribadi. Tapi kalau orang infak kepada masjid surau untuk manfaat orang yang memerlukan, payah bil elektrik dan sebagainya. Dalam masa sama, kalau ada orang yang memerlukan, orang yang susah, perlu diberi keutamaan dan juga diberi bantuan oleh pihak masjid. Secara ringkasnya macam itulah. Wallahualam. Kalau bagi pendapat Encik Lan macam mana pula? Keutamaan tu macam mana? Dari segi pengurusan didahulukan ataupun orang nak bagi makanan tu dulu macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua di panel Ustaz dan juga Cik Abu. Bagi saya pandangan saya ni nampak macam sesuai dengan apa yang Ustaz bagi tahu dulu. Ya, terutama diberikan pada macam ibu bapa kita, pada
kaum perabat atau jiran kita ada banyak di sebelah sini lah kan. Saya nampak macam saya daripada segi apa yang berlaku di Malaysia kan, terlalu keras sangat masalah orang kelaparan. Dan baru-baru ini kalau tak silap saya ada kes yang melibatkan seorang stewardess yang terpaksa memohon bantuan daripada orang Islam. Jadi ini nampak jelas bahawa kita kan dalam keadaan yang amat-amat mencabar. Ramai orang tak dapat makan yang cukup, dan ramai lagi yang tak boleh nak bersuara sebab mungkin dia segan. Sebelum ni kedudukan dia di sisi masyarakat, kedudukan dia mungkin tinggi, tapi dia nak minta bantuan itu menjadi segan. Jadi kita ni sepatutnya fokuskan dulu pada orang yang dalam keadaan kelaparan, anak-anak tak makan rumah dan sebagainya. Jadi pandangan saya macam Ustaz juga, cuma saya nak tambah yang katakan kita mungkin perlu lebih pada memberi makan instead of buat atau infak bangunan dan makanan. Jadi ini pandangan saya adalah Betul lah, macam sekarang ni pun kalau kita tengok ramai yang memerlukan makanan sebenarnya, sebab dah tak boleh ni sebab zaman pandemik ni kan. So actually ramai yang macam cik cakap tadi, hilang punca rezeki itu, hilang punca pencarian itu. So, mungkin bila dia dah jadi macam tu, dia dah tak boleh support keluarga untuk teruskan masalah tersebut. Cuma mungkin benda tu akan menambah dari segi masalah sosial. Dia tak cukup makan, dia akan buat something else. So baru-baru ni saya ada dengar macam dia tak dapat makan, tapi dia terpaksa buat curi susu tu dekat kedai runcit, sebab dia tak boleh nak pergi. So dia buat sampai macam tu. So dia akan melibatkan masalah-masalah sosial. So apa pendapat Ustaz mengenai untuk yang infak ni, untuk kita bagi makanan, support dia punya keluarga tu? Okey, maksudnya orang yang memang dah putus sumber pendapatan lah, ataupun hilang mata pencarian ni, mereka tak ada support. Jadi inilah antara yang saya katakan tadi, fungsi masjid, fungsi surau, bukan fungsi institusi, fungsi NGO dan apatah lagi fungsi kerajaan itu sendirilah yang mempunyai institusi pentadbiran yang luas, yang besar, yang kukuh. Jadi mereka perlu turun padang, perlu siasat, perlu ambil tahu keperluan yang ada pada masyarakat, khususnya kalau macam kawasan taman ni ataupun kampung, ada ketua kampung ataupun penghulu ataupun jawatan kuasa pengurusan kampung. Mereka ni perlu ambil tahu siapa ahli karya mereka yang dalam keadaan memerlukan. Jadi di sinilah peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak. Tidak ada yang kata setengah lah, dia agak rigid, masjid hanya tempat ibadah, masjid untuk solat, untuk kuliah dan sebagainya. Itu satu benda yang memberi gambaran yang salah lah pada Islam sebenarnya. Islam ni menyeluruh, bukan sekadar masjid tu sekadar tempat untuk ibadah, tapi masjid juga tempat untuk bagi infak, bagi sumbangan, cari orang-orang yang memerlukan, tambah dana melalui pengukuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi di sini orang-orang yang bermasalah seperti ini haruslah maksudnya bermasalah dari sudut kewangan ni, perlulah dibantu. Dan kalau kata dia mencuri sekalipun, hukuman yang patut dikenakan dia bukanlah hukuman sebagaimana orang yang mencuri seperti biasa, sebab dia mencuri kerana untuk keperluan, dan patut diberi perhatian ialah orang yang sepatutnya bagi dana tu dia tak bagi dana, ataupun dia menyimpan dana untuk katanya lah kepentingan ummah dan sebagainya, duit banyak dalam tabung dan sebagainya. Jadi benda tu tak memberi manfaat pun. Jadi orang macam ni yang patut diberi tumpuan, tapi saya lebih melihat kepada institusi itu bergerak, pengurusan jawatan kuasa, mungkin NGO, masjid, surau, jawatan kuasa mereka lah bergerak cari siapa yang sepatutnya dapat, dan juga cuba selesaikan permasalahan, mungkin dari sudut ibu tunggalnya, mungkin dari sudut
mungkin ada anak-anak miskin ni, budak-budak miskin ni terlepas daripada sekolah, tercicir daripada sekolah dan sebagainya, itu yang patut diberi keutamaan. Bukan sekadar infak, sebagaimana kita tahu infak masjid, masjid hebahkan setiap minggu kutipan 4,000, 5,000, 10,000, tapi orang miskin makin banyak. Jadi benda tu berlawanan dengan fitrah Islam tu sendiri. Maksudnya Islam nak bantu, nak tolong orang yang memerlukan ni dan keluarkan mereka daripada kemiskinan. Jadi perlukan usaha yang memang luar biasa lah. Tak hanya melihat institusi itu sebagai pusat pengajian, ibadah semata-mata, khususnya masjid dan surau lah. Itu pandangan peribadi saya. Silakan. Ya, betul Ustaz. Sebab kalau dia mencuri sekalipun, kita tak boleh menghukum dia tanpa ada itu sangat-sangat penting lah untuk dia nak teruskan kiri. Kalau macam Encik, macam mana pendapat? Saya nak tanya pula pada Ustaz. Saya tertarik dengan macam tak izin. Saya nak tanya Ustaz, tertarik saya bila Ustaz kata tadi, yang dia ada tahap-tahap sampai ke kerajaan pun kena ambil kisah pasal kena turun padang. Ustaz cakap tadi kan. Adakah Ustaz rasa sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, kita nampak dalam TV, dalam YouTube, yang ramai lagi orang dalam kesusahan sampai sangat-sangat teruk keadaannya, dalam keadaan gelandangan dan sebagainya. Adakah Ustaz berpandangan yang kerajaan kena betul-betul turun padang, maksudnya kena kerap segala institusi agensi kerajaan ni untuk turun padang tu, maksudnya dia orang kena betul-betul check seorang satu-satu kawasan ke macam mana Ustaz pandangan? Sebab nampaknya masih tak selesai masalah kemiskinan pada zaman dulu. Pengalaman saya dalam kursus ataupun program di agensi kerajaan ni antaranya ialah pertindihan dalam gerak kerja. Kadang-kadang agensi ni dah buat, datang agensi lain buat benda yang sama. Jadi dia sekadar seakan-akan mengulang ataupun buat benda yang lain. Supaya nak nampakkan institusi ni ada KPI, capai KPI. Institusi ni ada KPI yang tersendiri. Jadi di sinilah kita lihat kelompangan yang ada pada institusi ataupun agensi kerajaan, dan ada sebahagian agensi dah tambah baik, dah pergi ke hadapan, dah kerap turun padang. Namun macam saya katakan tadi lah, perlu kerjasama yang cukup padu, cukup luar biasa daripada agensi turun kepada penghulu, kemudian ketua kampung, kemudian pengurusi masjid, pengurusi surau, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, NGO, penggerak taman, KRT, kumpulan rukun tangga, dan juga individu-individu lah untuk bersuara dan bersatu bersama. Bukan sekadar tunggu YB ataupun mana-mana ahli parlimen turun baru mereka nak turun tunjukkan muka bahawa mereka buat kerja. Ini satu benda yang silap lah. Jadi keseragaman kerja ni penting dan akan membawa impak yang lebih positif lah, berbanding NGO ni turun satu, lepas tu masjid turun, lepas tu agensi kerajaan turun. Jadi dia akan jadi satu kelompangan yang besar lah, yang menyebabkan isu ni tak selesai sampai bila-bila. Jadi pada pandangan peribadi saya lihat perlu kepada keseragaman kerja, perlu ada satu task force umpamanya, pasukan yang turun padang, check. Mungkin di bawah, contohnya macam di Malaysia kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kemudian kalau di negeri dia ada Baitul Mal ataupun Majlis Agama Islam ataupun zakat, yang mana yang saya katakan tadi lah, perlu gerak kerja yang bersepadu, mungkin boleh duduk bersama untuk bincang dan bersama dengan mungkin syarikat-syarikat korporat juga, yang mana yang mempunyai dana ataupun kekuatan untuk menyumbang, mereka juga boleh bersama. Jadi ringkasnya, kesimpulannya, perlu kerjasama yang erat lah daripada pelbagai pihak. Tidak boleh ada sikap menuding jari lah, kawan ni salah, kawan ni salah, yang sebenarnya tak akan menyelesaikan permasalahan. Wallahualam. Mungkin tak Ustaz, mungkin tak pihak kerajaan ni ke pihak Baitul Mal ke, dia orang dah kehabisan wang untuk membantu, ada tak itu satu kemungkinan?
Mungkin disebabkan pada pandangan saya, ialah ada kenyataan daripada Perdana Menteri berkaitan dengan dana bantuan baru ni kan. Itu wallahu alam, sebab saya tak dapat laporan maklumat yang penuh lah berkaitan dengan perkara tersebut. Cuma secara peribadi saya melihat agensi ataupun NGO ataupun mana-mana institusi, mereka masih lagi ada dana. Cuma itulah, mungkin mereka perlu lihat pada keutamaan. Mungkin mereka perlu lihat macam sekarang ni fokus kepada nak bangunkan ekonomi, nak bantu golongan B40 dan sebagainya. Jadi itulah keutamaannya, dan tak perlu dah nak buat bangunan yang besar, bangunan yang baru ataupun pembelian aset-aset yang menyebabkan kekurangan dana untuk bantuan kepada golongan sasar. Itu antara perkara yang perlu dilihat lah. Ya. Kalau boleh tambah sikit lah Ustaz cerita tadi macam bukan saja ke datang dari kerajaan, tapi mungkin juga golongan korporat boleh bantu di sini. Jadi itu betul, sangat tepat. Saya rasa macam GLC GLC ni adalah syarikat milik kerajaan juga. Jadi GLC patutnya melakukan sesuatu macam CSR kan, Corporate Social Responsibility. Saya rasa GLC ni boleh agihkan bantuan tu bukan dari segi one off lah, sebab GLC punya profit selalunya berbilion-bilion. Jadi pada pandangan saya, dia orang boleh ambil saja daripada total GLC ni. Kita ada macam-macam GLC, mungkin kita ambil dalam 2-3% daripada profit tu yang kita boleh teruskan pengagihan. Bukan kata kita bagi semua sama rata, tapi duit tu sebenarnya boleh dibuat satu dana yang boleh berkembang, dan pada masa yang sama semua golongan-golongan yang asnaf dan bawah kemiskinan ni boleh dapat bantuan setiap bulan. Jadi sama-sama dengan pihak kerajaan. Saya rasa memang peranan daripada GLC memang sangat diperlukan lah. Maksudnya sama-sama kerajaan semua campur. Betul pandangan saya, macam Ustaz cakap tu betul lah. Corporate kena bantu sama. Macam semua agensi perlu sama-sama membantu untuk tangani masalah kemiskinan sekarang. Betul. Untuk yang masalah sosial, saya rasa ada mungkin akan berlaku peningkatan kalau orang tak boleh makan macam tu. Masalah sosial memang sangat-sangat berbahaya lah bagi saya. Pada zaman dulu pun ada memang ada hadis bagi hadis yang Nabi bagi tahu kat kita kan, kalau kemiskinan tu boleh menghampiri pada kekafiran, kufur keluar pada Islam. Kufur. Jadi benda-benda macam tu bagi saya sangat tepat lah kan. Jadi kita nampak apa yang berlaku sekarang ni kan, dia boleh jadi macam tu, dan kesalahan dan kemungkinan dia akan lupakan yang nikmat Allah bagi. Ada boleh macam tu lah. Patut kita kena bendung lah benda-benda macam tu. Jadi tanggungjawab kita semua. Betul elakkan benda-benda macam tu. Peranan semua pihak. Ya betul. Semua sekali kena bersatu untuk tangani masalah-masalah. Mungkin orang lain tak nampak yang masalah ni sebenarnya, tapi sebenarnya masalah ni dah lama dan perlu sebab kalau macam saya pun dah lama dengan macam masalah kemiskinan dari kecil lagi sampai sekarang, masalah tu still tak boleh ditangani. So actually dengan bantuan-bantuan NGO, GLC, kerajaan semua, hopefully dia akan boleh bendung masalah-masalah semua. Dia sebenarnya ada jalan untuk GLC nak bantu sebenarnya. Macam GLC contohnya kan, dia boleh buat satu sistem penabungan, dan penabungan ni dia bukan fokus sangat kepada investment lah. Dia fokus pada conservation of dana tu. Dana tu dia tak terhakis. Maksudnya GLC memang pandai lah dari segi-segi macam ni, sebab dia orang buat bisnes kan. Jadi dia orang ni kalau katakan dia boleh ambil dana collection daripada semua GLC tu berjumlah dalam 5 hingga 10 bilion umpamanya, 5 hingga 10 bilion sebenarnya dia boleh agihkan sedikit demi sedikit, katakanlah RM1,000 satu household. Sebenarnya boleh dilaksanakan sebab dia ada sistem yang kita boleh tengok macam tu. Cumanya dari segi pemantauan dana ni, asingkan dana ni daripada dana perniagaan. Dana ni hendaklah digunakan, satu kita pakai konsep macam EPF, dia ada polisi-polisi investment kemudian buat satu polisi lagi untuk polisi pengagihan.
Maknanya pengagihan wang tu memang sentiasa boleh diberi dan tak akan habis. Sebab dana tu tadi dia boleh sentiasa dijaga untuk berkembang, dan dia ada dana yang dia boleh belanjakan untuk semua yang dalam usaha. Sebenarnya strategi ni memang ada. Cumanya kita tak tahu kenapa pihak-pihak kerajaan ataupun pihak agensi kerajaan ataupun pihak-pihak GSC tidak duduk bersama untuk memikirkan cara macam ni. Sebab sekarang ni jurang perbezaan pendapatan dah sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Sebab kita punya sistem Malaysia ni sistem kapitalisme. Jadi sistem kapitalisme ni satu sistem yang appreciate capital lah. Ada modal dia akan maju lah. Jadi di situ kita tertinggal orang yang tak ada modal. Betul. Ini yang saya rasa pihak-pihak atasan kena berfikirkan macam mana dengan bantuan daripada GSC, bantuan daripada kerajaan, kita bentukkan satu polisi dalam mengawal dana. Macam tu. Kita buat macam mungkin pernah dengar Melinda Gates Foundation, kan? Melinda Gates Foundation, Warren Buffett Foundation. Foundation ni dia orang sangat bijak dari mengagihkan duit kepada orang susah, dan juga pada masa yang sama dia boleh mengekalkan dana tu tidak kehabisan. Jadi strategi macam ni yang saya rasa agensi kerajaan perlu tengok sama lah. Banyak aspek yang kita tengok masuk sebenarnya. Ya. Satu benda je kan. So saya rasa itu je kita punya perbincangan hari ni. Cik ada apa-apa kesimpulan ataupun Secara ringkasnya isu berkaitan dengan infak ni satu benda yang umum lah, ataupun satu galakan yang tidaklah terhad pada masa-masa tertentu. Namun dalam kata yang lain, dalam berkenaan dengan bila kita berada dalam bulan Ramadan ni, satu perkara yang dituntut ialah infak, dan infak yang terbaik ialah infak pada bulan Ramadan. Dan dikhususkan lagi bagaimana nak infak, beri orang lain makan, ataupun memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa, maksudnya buat jamuan membuka lah. Jadi antara perkara yang boleh beri penekanan, dan semanya tajuk ni sangat sesuai lah, dan untuk dihebahkan, diluaskan lagi supaya masyarakat khususnya orang Islam ambil cakna berkaitan dengan infak, dan berterusan dalam usaha. Mungkin ada setengah orang dia kata saya duit tak banyak, kemampuan saya terhad pada keluarga saya saja. Jadi bagaimana nak bantu? Selain daripada infak dari sudut kewangan, boleh juga infak dari sudut tenaga, boleh juga infak dari sudut idea, boleh juga infak dari sudut barang-barang yang dia ada ataupun kemampuan yang dia ada untuk diberikan kepada orang yang lain. Jadi jangan skopkan ataupun limitkan isu ataupun persoalan infak ni dalam erti kata kewangan semata-mata. Betul. Sekian daripada saya. Okey, Cik Ustaz ada apa-apa ni? Saya tak ada nak tambah, cuma sikit je lah kan. Saya harap kepada siapa yang nampak dia boleh bagi sampaikan pada GRC yang idea bagaimana kita boleh buat dana macam Gates Foundation tu kan. Mungkin satu benda yang perlu disampaikan pada mereka. Kita boleh sampaikan. Okey, saya sampai sini je kita punya perbincangan, insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz kerana join kita. Sama-sama, terima kasih sekali kepada Labu dan juga Teruslan. Terima kasih. Ya, sama-sama Ustaz. Insya-Allah kalau ada rezeki lagi. Kita akan buat live lagi, insya-Allah. Mungkin bulan puasa ni kita kena terapkan sikit lah untuk perbincangan macam ni. Okey, terima kasih Cik Ruslan. Terima kasih banyak. Kita punya live. Okey. Sama. Alright, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.